Yo guys, welcome to my video. Hari ni aku nak buat kelainan sikit, which is aku akan buat unboxing untuk Samsung Galaxy S24 version Plus. Sebab model ni kalau ikutkan, dia antara one of the underrated smartphone yang aku rasa tak dapat kredit sangat. And aku nak tunjukkan dekat korang yang model ni sebenarnya a proper flagship, a proper device untuk korang pergi kalau tak nak belanja lebih RM1,000 dapat version Ultra. Yang ni pun boleh kata powerful juga, which is aku patut bagi tahu satu-satu dekat korang dan juga perubahan yang Samsung dah buat untuk model kali ni. Alright, this one of the first yang Samsung boleh kata differentiate antara model Ultra dan juga model yang bawah dia. Kali ni juga Samsung dah ubah dia punya line up in terms of dia punya hardware. Without wasting any more time, jom kita akan try unboxing Samsung Galaxy S24 Plus. Pertama sekali, dia punya kotak sama sahaja, which is warna hitam dengan gambar ataupun image Samsung Galaxy S24 Plus tu sendiri, dan juga nama dia dekat bawah ni Galaxy S24 tambah ataupun Plus. Kiri kanan akan ada penjenamaan Samsung dan juga model Galaxy S24. This is a nice packaging dan juga boleh kata korang mungkin akan tersalah pandang juga kalau tak tengok betul-betul berbanding dengan model-model yang sama. Straight to the point, koyak je dia punya seal dekat bahagian atas dan juga bahagian bawah ni, dan terus bila buka akan nampak Samsung Galaxy S24 Plus tu dengan warna yang aku dah pilih dekat sini, that is Cobalt Violet. Dengan nama tu sebenarnya agak mengelirukan sebab dia Cobalt, which is warna yang gelap, and then Violet warna yang agak terang dan juga pastel. So dekat sini inilah hasil yang korang akan dapat, tapi untuk pandangan mata aku sendiri still nampak nice. Kita pergi dekat dia punya kotak dulu. Apa yang korang akan dapat, macam biasa akan ada manual guide dan juga akan disertakan dengan aksesori, contohnya USB Type-C kepada USB Type-C. Now kita pergi dekat dia punya device. To me lah kan, aku rasa dia punya warna sangat pekat and tak ada rasa macam girly sangat, sebab kalau ikutkan warna violet ataupun ceria ni nampak macam pengguna perempuan yang biasanya akan ambil. Tapi untuk pandangan mata aku sendiri akan cakap dia punya warna is a nice colour untuk seorang lelaki even untuk pakai. Nice kan? Samsung Galaxy S24 Plus, pandangan mata aku sendiri akan cakap this is a proper smartphone untuk korang pakai, untuk korang beralih and untuk korang consider beli. So, apa perubahan? Apa yang Samsung dah letak? Pertama sekali kita akan cakap pasal dia punya material. Sebab kita dibutakan dengan orang kata material titanium yang ada dekat dia orang punya flagship yang baru ataupun mana-mana jenama sekarang ni memang akan cuba keluarkan model titanium. Tapi untuk Samsung S24 Plus sebenarnya dia tak pakai titanium. Yang ni dia pakai aluminium. So maksudnya dekat sini dia punya berat almost the same saja. But untuk yang pakai titanium pun tak ada perubahan yang ketara sangat. So design wise dia still lagi nampak sama, cuma color variant je yang sedikit berbeza. Aku suka dekat sini sebab still korang akan dapat finishing yang almost the same macam korang pakai titanium, which is bingkai dia ni ataupun aluminium dia ni actually bukan warna glossy ataupun warna yang berkilat. Dan dia tak ada chamfer edges, dia ada a nice curve untuk dia punya frame. Bagi dekat bawah actually a slightly off-centered berbanding dengan jenama Ultra, yang mana aku tak pasti kenapa Samsung buat macam ni. Kenapa dia tak centerkan? Mungkin disebabkan edges dekat bawah tu berbanding yang dekat atas, which is dekat atas ni lebih kepada flat sahaja. Now, kita akan cakap pasal benda yang agak controversial lah. That is dia punya processor. Ramai cakap, Fazli, tak berbaloi lah nak pergi ke arah Exynos 2400 ni. Kalau ikutkan apa yang Samsung pakai dekat sini, still lagi sama lagi, which is 4nm proses. Dia punya RAM pun sama je macam yang Snapdragon. 12GB RAM, kau boleh tambah sampai 16GB kalau korang nak. And dia punya storage pun kalau ikutkan besar juga. Even dia punya cooling pun kalau ikutkan besar juga, 1.5 kali lagi besar daripada predecessor. So dia memang improve banyak benda dekat version kali ni instead of dekat Ultra sahaja. So korang jangan cakap dia tak ada improvement, okay? Memang akan ada. Tapi kan Fazli, dia punya screen sama ke macam yang Ultra since dia flat? Okay, kita akan pergi satu-satu. Dia punya size screen dekat sini tak kecil. Biasanya bila kita cakap pasal Ultra dan juga Plus, dia punya screen kalau kan korang akan cakap macam yelah lagi kecil kan. But dekat sini dia size dia adalah 6.7 inci. Ultra 6.8 inci, which is yang ni
smaller tapi korang takkan dapat cakap pun. Korang, you will not able to tell lah, pendek kata macam tu. And dia punya keterangan pula still naikkan sampai 2600 nits of brightness. Still dynamic AMOLED 2X, Quad HD display. Apa lagi yang korang nak sebenarnya kalau nak cakap pasal model Plus ni? And perbezaan yang paling ketara yang korang akan perasan, satu benda je yang aku boleh cakap. That is, dia punya edges dekat bucu ni sebenarnya dia pakai a rounded edges, which is macam playful sikit, tak ada macam serius sangat, and nampak very friendly and easy to use lah untuk mata aku sendiri. Yang ni dia punya curve tak agresif sangat macam jenama ataupun telefon-telefon yang mid-range kind of version. Yang ni boleh kata subtle saja, macam easy to the eyes je untuk korang tengok, untuk korang bandingkan, and untuk korang guna dia punya screen. Adakah dia akan still dapat feature-feature contohnya macam Galaxy AI? Jawapan aku adalah yes, dia akan dapat juga. Yang mana kalau kau nak buat untuk summarize kind of whole article, nak expand kau punya work, and then nak reply lebih friendly dan juga ada option yang lain, and nak buat translation, nak buat call, boleh. Semua feature tu akan ada dalam Samsung Galaxy S24 Plus, yang mana korang akan dapat dengan harga yang lebih murah berbanding yang model Ultra tu. So feature yang Samsung sangat promotekan ada juga dalam model Plus ni, yang mana sangat berguna untuk aku sendiri bila nak guna, bila nak beli, since telefon ni juga harga dia tak murah dan juga tak mahal kalau ikutkan berbanding dengan yang lain. Sebab model ni dia bawa segala benda ada dan tak ada kekurangan yang boleh aku sebutkan, unless kalau korang nak pergi extra. Dia punya battery capacity juga dekat sini is quite big tau, 4900 mAh, which is good untuk orang yang memang nak guna dalam masa satu hari. Kalau kan tak ada masalah dengan telefon daripada Samsung, since dia pakai Exynos in-house dan juga optimize dekat dia punya Android 14 dan juga One UI 6.1 tu. Dulunya kita selalu komplain kan, kata macam dia punya OS, dia punya bateri tak tahan, tapi Samsung sebenarnya makin lama dah makin decent, makin matang, and dapat kalahkan semua orang, since dia ni sebenarnya pakai Quad HD display tau, dia bukan pakai Full HD Plus. Tu perbezaan antara flagship dan juga telefon yang lain yang boleh kata panggil flagship tapi tak pakai pun Quad HD display. Korang familiar tak dengan jenama tu? Cuba komen, aku nak tahu juga. Okay, other than that, dia still pakai charging speed yang sama 45 watt, which is aku harap Samsung improve. Sebab dah banyak kali aku sebut, kita perlukan charging speed yang lagi laju Samsung, sebab telefon ni probably akan cap 25 watt. Nanti aku akan try review untuk korang sendiri tahu sama ada dia actually support sampai fast charging, boleh kata less than 40 minit ataupun tak. Memang aku interested untuk review dia punya charging speed dekat sini. Other than that, dia punya One UI 6.1 boleh kata perubahan yang ketara juga bila dia orang dah ubah kepada Android 14, and all those features macam yang aku cakap tadi tu, Galaxy AI akan tersedia juga untuk korang guna. Tapi itulah, lepas 2025 korang kena bayar mengikut kata Samsung. Tapi macam aku cakap, dia mungkin akan buat benda tu free, since benda ni collaboration antara Samsung dan juga Google Bard. Dia punya kamera pula kan, kalau ikutkan dekat sini memanglah akan nampak agak ketarikan perbezaan dia, but kalau korang tanya aku, dia ada segala benda. Contohnya 50 megapiksel main, lepas tu 10 megapiksel telefoto 3 kali zoom, dan juga ultra wide 12 megapiksel. Dia ada essential punya kamera tau. So dia bukan kekurangan. Dia cuma bila korang bandingkan dengan punya abang, which is a decent setup and tak banyak over sangat sampai korang tak guna semua. Korang actually guna semua sensor, semua lens yang ada dalam Galaxy S24 Plus instead of model yang lain. Alright, aku rasa itu je lah apa yang aku boleh cakap tentang Samsung Galaxy S24 Plus dekat sini. Sebab model ni kalau ikutkan, satu model yang penting untuk line up Samsung dan juga kepada dia punya pengguna. Sebab tak semua orang actually nak pergi ke arah model 24 biasa, dan tak semua orang nak pergi ke arah S24 Ultra. So this is a nice spot, is a nice number untuk orang consider beli. Alright, harga dia RM5,399. But Samsung actually ada offer, kalau korang tekan link dekat bawah, harga dia less. So harga sekarang RM4,899. Korang boleh check out sendiri and dapat free gift siap ada sekali. Aku pun akan review model ni tau. So komen dekat bawah apa yang korang nak tahu, apa yang korang nak aku test, apa lagi yang korang nak aku discover model ni berbanding model yang lain. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, stay awesome and keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye. Bye.
Lawa lah model ni. Nampak macam underrated sikit. It's a nice phone lah kalau kau tanya aku.